Bismillahirrahmanirrahim. Wallahu allazi la ilaha illahu al-malikul quddus as-salamul mu'minul muhaiminul azizul jabbarul mutakabbir. Subhanallahi amma yusyrikun. Wallahu al-khaliqul bari'ul musawwiru lahul asmaul husna. Yusabbihu lahu ma fis samawati wal ardi wa huwal azizul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Wala manja minallah illa ilaihi. Amma ba'du. Sidang penonton, sidang jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, para penuntut Akademi Ratu Furqan, muslimin muslimat, hadirin dan hadirat, mudah-mudahan kita semua tergolong dalam golongan hamba-hambanya yang benar-benar bersyukur. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, 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 alhamdulillah ala kulli hal, alhamdulillah ala kulli nikmah. Bersyukur kita pada Allah Subhanahu Wa Taala. Pagi ini masih lagi kita diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk kita terus bersiaran dalam siri pengajian pengurusan kehidupan, insya-Allah, yang mana diwujudkan khas untuk kita berikan satu platform kepada para penuntut Akademi Ratu Furqan ni untuk kita mulakan balik ataupun kita mula membincangkan kembali perbahasan-perbahasan yang telah saya garis pandukan di sini bersandarkan kepada bahan-bahan yang telah ditetapkan, insya-Allah. Alhamdulillah kepada yang telah bersiaran pada pagi ini, alhamdulillah. Yang masih belum tu tolong tag kawan-kawan, mungkin ada yang saya bagi peluang tadi masuk tapi mungkin masih lagi tak dapat notification ke, wallahu alam. Jadi boleh mana-mana yang dah bersiaran tu boleh rujuk pada slide ataupun bahan yang telah saya berikan dalam Telegram tu, channel tu, boleh download ataupun print, senang kita nak rujuk nanti, insya-Allah. Baik, jadi sedang jemaah yang muliakan Allah Subhanahu Wa Taala, perbetulkan niat kita. Inna a'malu binniyat wa inna malikul imri ma nawa. Setiap perbuatan itu Nabi kata bermula dengan niat dan kita akan dapat apa yang kita niatkan. Kalau kita niat sungguh-sungguh kita nak menuntut ilmu, insya-Allah Allah akan berikan kita peluang untuk menuntut ilmu dan tiada gangguan pun walaupun sikit. Ingat, dalam martabat menuntut ilmu ini memang paling tinggi. Ada yang menyatakan bahawa ustaz saya masalah kehidupan, nak uruskan kehidupan macam mana? Macam-macam masalah. Tuan-tuan sedang jemaah yang dimuliakan Allah Ta'ala, anda nak uruskan kehidupan ini, pertama sekali anda kena uruskan diri anda untuk duduk dalam majlis ilmu. Itu saja. Kalau tak boleh uruskan diri untuk duduk dalam majlis ilmu, menjadi penuntut yang bukan pendengar, sekadar ikut live, sekadar live, tapi anda kena ada satu azam untuk jadi penuntut. Penuntut ilmu, yang mana dalam sifat ataupun kriteria seorang penuntut ni dia kena ada kesungguhan. Talib ini maksudnya kesungguhan. Anda kena uruskan. Macam orang masuk universiti, macam mana? Macam mana pelajar kalau kita lihat, pelajar anak-anak kita yang belajar macam mana? Macam itulah. Maksudnya dengan kesungguhan dia, kita tak suka kalau dia main-main kan. Kalau nak cerita dalam bab adab guru dan murid ni panjanglah cerita dah. Tapi antaranya adalah bagaimana tugas murid ni. Kalau saya nak syarahkan dulu sikit. Pertama, tugas seorang murid ataupun yang nak menjadi penuntut ini, kalau kita rujuk dalam kitab Tazkiyatun Nafs ni, karangan Dr. Said Hawa ni. Pertama, dia kena ada satu dia panggil apa? Mendahului. Tugas pertama seorang murid itu adalah penyucian jiwa. Iaitu dia kena persiapkan hati dia. Sebab itu nak menuntut ilmu ni tuan-tuan, dia sebut saja menuntut ilmu, anda kena faham. Anda kena dah melalui satu fasa nak penyucian hati dah sebenarnya. Dan mananya masih ada berat hati, masih nak dengar ya tak ya, memang takkan dapatlah ilmu tu. Wallahi. Memang takkan dapat, tuan-tuan. Sebab tu bila kata kita bagi satu tugas ataupun bagi satu komitmen, nak tengok hati dia ni betul-betul nak ke tak nak. Allah tengok tu. Jadi di sini tugas pertama hendaklah mendahului penyucian jiwa daripada akhlak yang hina dan sifat-sifat tercela, kerana ilmu merupakan ibadah hati. Ingat, ilmu merupakan ibadah hati. Ilmu takkan duduk dekat akhlak yang hina, yang malas. Itu akhlak yang masih serabut dengan masalah, dengan peperangan yang masih tercela. Ilmu takkan duduk. Sebab tu kita ramai pendengar tapi penuntut tak. Tapi zaman dulu penuntut ramai walaupun tak mendengar secara live. Contoh zaman Rasulullah SAW, sahabat. Ada ketika sahabat-sahabatnya tidak dapat dengan keadaan jaraknya. Anda ingat? Kadang-kadang kalau cerita bab nak perawi hadis, nak jumpa, nak ambil satu hadis pun nak kena berkelana jauh, tuan-tuan.
Proses itu saja dah menunjukkan diri dia itu seorang yang nak. Sekarang pegang handphone ya. Nah, letak depan. Tinggal lagi malas, left. Log out sekejap, log in, log out, log in, log out. Kan. Ustaz dah start belum. Nah, dengar tengah-tengah nanti. Dengar nanti. Kita saja mula semua tengok. Ada je penyucian jiwa tu menunggu. Tunggu nak tengok dia ni. Kadang satu kali saya nak buat tunggu, saya tak live. Saya nak buat sekali. Biar tunggu. Live ditangguhkan. Tengok. Dia kena macam tu juga kadang tu. Sebab ni, mendahului tugas pertama, kata Dr. Syed Hawa rahimahullah ta'ala, kata, tugas pertama seorang murid ni adalah penyucian jiwa. Sebab tu tidak heranlah guru-guru ini pendekatannya sangat, dia panggil tegas. Sebab nak tengok siapa yang betul-betul yang mempunyai kesungguhan untuk membersihkan perangai. Jiwa ni akan membentuk perangai. Jadi, mendahului penyucian jiwa daripada akhlak yang hina dan sifat-sifat tercela kerana ilmu merupakan ibadah hati. Solatnya jiwa dan pendekatan batin kepada Allah SWT. Nampak? Maknanya kata Dr. Syed Hawa mengatakan, ilmu ni ibadah hati, solatnya jiwa dan pendekatan batin kepada Allah SWT. Maknanya, kita duk faham jasad yang kita lakukan. Contoh tadi subuh, kita dah lakukan solat jasadi. Dan sebenarnya dia kena seiring dengan rohi. Dan habis jasad, roh masih jalan. Itu dia panggil, ada yang inbox saya, Ustaz, solat daimun apa Ustaz? Solat daim. Solat diam dia panggil. Lalu sekali diam-diam tak solat. Allah pening. Dia kata solat daim, lalu sekali diam-diam tak solat. Dia solat daim ni maksudnya, bila fizikal dah berhenti solat, hati ni terus bersolat. Hati yang terus bersolat. Apa makna solat? Ada silah. Dia terus doa, berharap pada Allah. Orang yang solat, hatinya mesti berharap pada Allah. Kalau hati dia lepas solat, dia masih berharap, yakni tidak sepenuh hati pada Allah, mana dia belum solat? Mana hati dia masih lagi hilang kekhusyukan? Tak ada. Sepatutnya orang yang solat, hatinya mesti terus berhubung dengan Allah 24 jam, non-stop. Sepatutnya lah. Tapi sebab duk susah hati, sakit hati, orang tak gerti macam mana. Duk hati tu duk diberikan kepada makhluk, dirobek-robeknya hati tu, dah kecewa nak solat macam mana? Mana ada solat orang kecewa? Solat ni orang gembira. Betul Ustaz, nak tunggu gembira ke solat? Memang takkan gembira lah sampai ke sudah. Sebab sebenarnya gembira tu lalu dia solat. Sepatutnya. Sebab itu kalau lihat contoh dalam bulan Rajab ni, turunnya dia panggil syariat solat. Tuan-tuan, setelah ke-12 tahun kenabian tau. Maknanya 12 tahun dah terima agama dengan hati yang berlapang dada. Buktinya Allah uji golongan-golongan Islam yang terawal di Mekah, ditekan bertubi-tubi, dipulaukan, digasak cukup-cukup, tapi mereka tetap aman, tuan-tuan. Hati mereka tenang. Apa bukti hati mereka tenang? Tak ada terlintas pun dalam hati, aku silap gamak ni. Saya kena pulau Ustaz, saya nak cerita pasal Allah kena pulau. Dia tak terfikir pasal itu, dia tak terasa yang diri dia terasing. Tak ada. Sebab apa? Sebab dia telah berada dengan Allah. Apa nak terasingnya? Kalau terasing ni kita tak duduk dengan pemilik, itu rasa terasing sepatutnya. Kalau kita duduk dengan Allah, siapa yang tak duduk dengan Allah yang terasing? Siapa yang dah duduk dengan Allah walaupun dia seorang, wa kafa billahi syahida, dia tak heran. Dia tak heran orang pulau dia. Sebab apa? Sebab yang memulau itu bukan pemilik. Kalau bukan pemilik yang memulaukan, apa nak kisah? Yang kita bimbang, pemilik memulaukan kita. Itu rasa terasing. Anda nak duduk mana? Kalau setakat makhluk, khadam, hamba, memulaukan hamba, talk to my hand. Talk to my hand. Cakap dengan tangan saya lah. Tapi kalau Allah yang pulaukan kita, habis, tuan. Habislah. Sebab itu, solat itu tanda orang gembira. Solat. Wasta'inu bis-sabri was-salah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Nampak? Sebab tu ditulis di sini solatnya jiwa dan pendekatan batin kepada Allah SWT. Sebab tu dalam rukun solat ada rukun qalbi. Ada rukun qalbi. Apa rukun qalbi? Niat. Dalam niat ada pecah lagi qasad, ta'yin. Yang ditekan tu yang nak ditumpukan qasad tu. Ini tujuan dia. Allahu Akbar tu lafaz itu penentu qasad dia sebenarnya.
Di saat itu dia telah iktikad bahawa Allah Subhanahu Wa Taala bersifat azim. Dengan mentakzimkan Allahu Akbar. Di saat Allahu Akbar, yang lain semua kecil. Habis daripada solat, semua kecil. Dia tak ada, oh besar salah aku. Habis solat, oh besar salah aku. Oh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Rabbi yassir wa la tu'assir bitammin bil khair. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma iftah alaina hikmataka wanshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Wallahu alladhi la ilaha illa huwa alimul ghaibi wa syahadah wa rahmanur rahim. Wallahu alladhi la ilaha illa hu al-malikul quddusus salamul mu'minul muhaiminul azizul jabbarul mutakabbir. Subhanallahi amma yushrikun. Wallahul khaliqul bari'ul musawwiru lahul asma'ul husna. Yusabbihu lahu ma fis samawati wal ardi wa huwal azizul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim wala manja minallah illa ilaihi amma ba'du. Ayuhal mu'minun ittaqullah usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Sidang jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, mudah-mudahan kita semua tergolong dalam golongan hamba-hambanya yang benar-benar bersyukur. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, bersemua yang telah bersiaran pada pagi ini dan mana yang baru, ahlan wa sahlan wa marhaban bikum. Selamat datang ke kelas pengurusan kehidupan di bawah kendalian Akademi Ratu Furqan, insya-Allah. Akademi Ratu Furqan mengendalikan platform ini insya-Allah untuk beri peluang kepada sidang jemaah semua agar menjadi Allahu Akbar. Menjadi platform kepada semua insya-Allah. Menjadi platform kepada semua untuk kita menjadi penuntut insya-Allah. Menjadi penuntut sebagai orang yang serius di dalam menuntut ilmu insya-Allah. Khair. Alhamdulillah kepada yang baru dan yang telah lama istiqamah, mudah-mudahan bergabung kita pada platform ini dengan niat, dengan satu tujuan untuk kita sama-sama mencari ridha Allah, untuk keluarkan diri daripada kekeliruan dan kejahilan. Tadi sedutan awal tadi, sedutan video, ada yang duk saya baca tadi, ingatkan dah start kelas dah. Ada caption ke atas tu tadi kan, kelas akan bermula sebentar lagi. Sidang jemaah yang muliakan Allah SWT, kalau tengok sedutan tadi, pertamanya, saya menyatakan bahawa mengurus kehidupan ini, kalau kita gagal mengurus diri untuk masuk majlis ilmu, maka itulah kegagalan. Tak terurus kehidupan ini tanpa dengan ilmu. Sesiapa yang nakkan dunia, man arada dunya fa'alaihim bil ilm. Semua nak dunia, dia kena ada ilmu. Wa man arada al-akhirah fa'alaihim bil ilm. Siapa nakkan akhirat, kena ada ilmu. Wa man aradahuma fa'alaihim bil ilm. Siapa nakkan kedua-duanya, kena ada ilmu. Baik. Jadi, kalau nak gabungkan kedua-duanya, kena ada ilmu. Ilmu ini menggabungkan kedua-duanya. Ilmu ini menggabungkan kedua-duanya, apa dia? Itulah ilmu yang menggabungkan kembali dunia dan akhirat. Itulah ilmu kebenaran. Ilmu kebenaran kembali kepada ilmu akidah. Baik. Disebut tentang kebenaran, bagaimana kita nak meletakkan kembali perbahasan yang benar. Sebab ada ilmu yang disalah ertikan. Sebab itu Al-Quran itu kalamullah. Al-Quran kalamullah. Membicara tentang akhirat, tuan-tuan. Sebab Al-Quran dia iman. Tetapi jika disalah ertikan, disalah tafsirkan,
Sebab tu menjadi sunat untuk kita mulakan dengan kalam ta'awuz, a'udzubillah. Kita berlindung. Sebab ada kadang-kadang kita ini, akhirat itu dicampur adukkan dengan kebatilan. Dunia pun dah lagi, tuan-tuan. Dunia pun dah lagi. Menggunakan dunia untuk kebatilan, menggunakan akhirat untuk kebatilan. Nampak? Cerita bab dunia, dia boleh jadi kepada akhirat. Dengan syarat, perbincangan dunia dikendalikan oleh kebenaran. Bila cerita bab akhirat, boleh jadi cerita bab dunia atau bercerita tentang perkara yang selain daripada akhirat, rupanya. Kerana apa? Tidak dikendalikan oleh kebenaran. Sebab itulah, kalau kita rujuk kepada surah Al-Fas ayat 28. Wallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq. Dinil haqq. Ini agama kebenaran. Kalau rujuk pada hadis Nabi SAW, alaikum bisidik. Dahlah kamu berkata benar, dahlah kamu jujur. Jadi sedang jemaah yang muliakan Allah SWT. Kebenaran, kejujuran. Ini berpihak kepada perbincangan yang tidak berpihak kepada yang mana? Keadaan. Sebagai contoh tajuk kita pada pagi yang penuh barakah ini, jangan sampai dunia menjadi tujuan kelak mengundang kehancuran. Jadi, sedang jemaah yang muliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Di sinilah kebenaran perlu diperbahaskan, perlu dikaji dan dicari. Kalau sekadar mencari yang dikatakan akhirat, tetapi tidak dikendalikan dengan kebenaran, berapa ramai tergelincir balik dengan hanya perwatakan akhirat. Bagai tadi ada jemaah kita, ada sahabat kita, ahlan wa sahlan tuan, jemaah mungkin baru ataupun ni di sudut penampilan kan. Saya berbincang dengan Syekh Samahah, Datuk Syukri Mufti Kelantan. Pakai songkok, pakai kot. Beliau lah. Waktu tu tengah duduk, berbincang, ada perkara bincang tentang ilmu ni lah. Alhamdulillah waktu awal dulu Allah beri peluang untuk berjumpa dengan beliau. Ni sekarang COVID tak ada dah. Dan selang beberapa kebelakangan, kekangan masa yang sangat-sangat sibuk, beliau lah. Jadi Alhamdulillah Allah berikan peluang untuk berjumpa dan banyak butir-butir bicara hikmah daripada beliau yang menjadi, orang kata lagi wadah dah. Silat bulan menjadi lautan dah. Itu barakah tuan guru kita. Barakah orang-orang yang faqih. Alim lagi faqih ni. Hebat. Kata beliau, kata apa? Ni nak kait dengan kebenaran ni. Dia kata apa? Syekh, dia ada dapat satu invitation card. Majlis protokol lah. Ada majlis protokol ni. Dia tulis kat bawah tu, pakaian ulama'. Pakaian ulama'. Kan ada pakaian korporat, pakaian ulama'. Kali dia tanya kat saya, Syekh, hantar tengok ni. Ulama' ada pakaian ke? Nampak? Ada pakaian ke? Dia tanyalah. Dia senyum lah. Kita duk faham ada macam tadilah, kena bersorban, kena ini. Dia tu bukan pakaian ulama'. Itu sebenarnya semua orang sepatutnya pakai untuk mendekatkan diri menjadi sunnah lah. Boleh. Tapi rupanya kata beliau tak ada. Ulama' dia pakaian takut dan takwa pada Allah. Orang yang berilmu takut kepada Allah. Itulah pakaian dia. Adapun penampilan ini kena benar. Bagaimana yang ditampilkan, begitulah di dalamnya. Tapi kalau kita sebagai orang yang ada amanah, ni macam saya duduk di depan ni, perwatakan, penampilan kena bersesuaian lah. Tak adalah sampai pelik benar. Tapi kalau kita kaji Syama'il Muhammadiyah, Nabi ada ketika pakai kopiah saja, ada ketika pakai serban saja, ada ketika Nabi banyak cara. Kita tidak berpihak kepada golongan. Ni golongan alim ulama' ni pakai macam ni. Tidak, dia bukan golongan tu. Kita ada golongan kiri, golongan kanan. Itu saja. Silat bulan, kalau saya berpakaian sempurna, tiba-tiba ada di luar masjid, saya nak masuk masjid. Ni cerita kebenaran ni. Tiba-tiba di luar masjid tu pakaian dia, ya mungkin tidak seperti saya. Tiba-tiba dia melihat saya, dia kagum, dia seronok tengok saya. Dia tengok, ya Allah seronoknya lah. Ustaz ni pakai kemas serbannya, ridaknya, macam tadi. Kan?
Saya pula tengok orang tu tak pakai. Lalu saya kata apa? Apa ni? Dalam hati saya. Apa ni? Tak serius lah dengan sunnah Nabi contoh. Saya underestimate dia melalui pakaian saja. Lalu sebenarnya pada hakikatnya dialah mulia, saya lah hina. Walaupun dari konteks pemakaian nampak saya mulia. Tapi di sisi Allah, innallaha la yanzuru ila suwarikum wa amwalikum. Walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Allah tidak tengok rupa dan harta kamu. Jadi jangan nak cuba-cuba menutup manusia dengan rupa. Kalau saya pakai ni bukan kerana saya nak mengajar, memang saya nak pakai. Memang saya nak pakai. Tak ada kata, oh kena ni, kita kena jaga penampilan Tok Guru ke penampilan dah. Memang saya nak pakai. Kalau tak Tok Guru pun pakai jugalah. Tak beranilah Ustaz nak kopiah ni, saya ni tak pandai agama lagi. Tak beranilah nak pakai sebab saya tak pandai agama. Tak payah, pakai je. Nak pakai. Saya, Ustaz, kalau tuduh labur ni rasa macam ustazah, saya belum. Jangan bentukkan agama. Ini kebenaran. Akhirnya nanti tengok akhir zaman kena fitnah. Orang pertikai orang agama di sudut pakaian. Macam inilah orang agama. Macam ni orang agama. Patutnya kita pertikaikan agama pada dia, bukan pertikai agama. Hati-hati. Akhir zaman ni, pakaian ni orang dah question dah ni. Sebab apa? Sebab itu Nabi SAW menekankan akhlak. Akhlak. Akhlak itu terjemah pada pemakaian juga. Pakaian yang berakhlak. Tak adalah bermaksud saya bila cakap macam ni, saya boleh pakai topi ke. Tapi tidak jadi masalah lah. Tiba-tiba saya nak pakai. Tidak jadi masalah lah. Tidak bolehlah kata, macam ni ke Ustaz pakai. Satu cerita di sini kita kena belajar. Judgmental. Jangan kita ada satu fikiran yang judgmental. Mental yang digabungkan dengan hukum. Bahaya. Sebab itu, bahayanya kita bila tidak belajar kebenaran. Sangat bahaya. Saya tengok bila kita kaji dalam bab tentang kebenaran ni tuan-tuan. Allahu Akbar. Bagaimana hari ini, contoh tadi saya rapat dengan Syekh Busamaha, Datuk Syukri Mufti Kelantan. Ni semua perwatakan simple. Almarhum Datuk Abu Hassan Al-Hafiz. Saya pernah ditegur dalam inbox. Alhamdulillah saya terima teguran tu. Saya pakai serban. Saya rapat macam ni. Saya pakai. Ada sekali tu saya pakai rapat. Macam ni. Dia tegur, Syekh katanya. Bukan Ustaz, lepas tu dia panggil Syekh. Kerana dia ada level jugalah. Kalau boleh pakai tu, biar nampak dahi lah. Macam ulama' pakai katanya. Lepas tu saya send satu gambar. Saya terima kasih. Saya pakai tak tutup. Betul tu saya tutup macam ni. Ada satu bahagian lagi. Lepas tu saya cakap, terima kasih, saya akan angkat lah pakai. Tak apa, kita ambil benda yang baik, tak ada masalah. Sebab dia kata sini ada nur lah, nur kan. Lepas tu saya bagi gambar saya dengan almarhum Datuk Abu Hassan Din. Datuk Abu Hassan Din pakai kopiah macam mana? Macam ni. Lagi macam ni. Tapi bila nak solat, dia tolak. Bila habis, dia tutup. Kalau tanya, dia jaga dahi dia. Nampak? Allahu Akbar. Saya kata minta maaf lah, saya mungkin terikut-ikutlah almarhum pakai. Almarhum pakai macam ni. Nak tengok pakai serban lagi ya. Jarang sekali nak tengok almarhum pakai serban. Banyaklah yang kita jumpa lah. Ini saya nak bagi contoh kan. Bagaimana kita kalau kita gagal menguruskan penglihatan kita ni, yang terikat agama dengan penampilan semata-mata. Akhirnya kita difitnah balik dengan penampilan. Dahi tak hitam pun. Tak hitam. Almarhum tak ada. Jernih dahi dia. Tak ada hitam pun. Dahi tak ada. Tak hitam pun. Yang ini bukan tanda sujud. Yang bagi tahu. Ustaz ada tanda sujud ni. Ini bukan. Ini tanda jerawat. Faham? Bagi tahu terang.
Nanti, tak ada tanda sujud ni. Tak ada. Ni tak ada, ni bukan tanda sujud. Ini awak tak hilang-hilang. Allah Akbar. Bagi tu. Jadi kita pun, yelah, tutup gitu kan. Tapi memang pun, kalau tak ada pun pakai macam tu. Tapi maksudnya apa? Pemakaian. Kita berjumpa dengan ya guru-guru. Sama juga dengan, kalau jumpa dengan seorang lagi, Datuk Salahuddin Omar Aqari. Lagilah tuan-tuan. Mukri tau. Ni 30 juzuk ni. 14 riwayat. Baca macam tu. 30 juzuk tuan-tuan. 14 riwayat. Hafal dalam ni. Ni PKP ni tak sempat lah nak pergi lagi. Allahu Akbar. Datuk Saleh Omar Aqari. Satu batch, first batch dengan almarhum Datuk Abah Sandin Al-Hafiz. First batch dengan Dr. Yusof Mufti Negeri Sembilan. Yang mula-mula buka pintu pelajar Al-Azhar. The first batch pelajar Al-Azhar. Tak ramai. Dimaklumkan ada 10 orang waktu tu. Inilah saya sempat berguru dengan first batch pelajar Al-Azhar. Pun sama. Meja je. Meja ke kopi yang biasa dia. Kalau jumpa kat luar tuan-tuan, kalau dah tak kenal tu, Allah, orang kata macam orang tua biasa lah. Saya perhatilah penampilan-penampilan orang-orang yang alim ni. Sama dengan ayah anda saya pun. Kalau orang tengok tu, pergi jumpa, orang kata ni, orang mana orang tua mana ni, bercakap pasal Quran, cakap pasal kalimah Allah ni, siapa ni? Nampak? Padahal, guru-gurunya, Tok Guru Nusantara. Bayangkan, penampilan orang akan pandang macam, ni betul ke ni? Kesimpulan bukanlah tak boleh, tapi nak kaitkan dengan kebenaran. Sebab tu, bila dunia ni jadi tujuan, apa cerita bab dunia ni? Saya mukadimah dengan penampilan. Sebab tujuan yang menjadikan kita ni, dia boleh berubah. Dia jadi risiko, tuan-tuan. Hati-hati. Sebab itu tidak hairan kalau kita hanya orang kata apa, melihat dari satu sudut. Sebab tu dan Islam itu menekankan tabayun. Islam menekankan untuk mencari lebih maksud yang mendalam. Dia tidak boleh sekadar tengok dan dengar. Tak boleh. Tengok, dengar. Tak cukup dengan itu. Tengok dan dengar. Aku dengar-dengar cerita kan. Tak boleh. Aku tengok-tengok kan. Tak boleh. Dia kena ada base dia. Apa? Evidence base dia. Kalau tak tahu, tinggalkan. Itu saja. Nampak? Betul tu. Bab sujud ni, saya belajar dengan almarhum. Saya kalau dalam solat ni, alhamdulillah, dapat dengan direct sejak af'al. Fi'li bil fi'li. Tengok. Macam mana kalau hadis Nabi kata, Sallu kama ra'aitumuni usalli. Saya tengok sendiri. Almarhum. Solat. Belajar. Bak angkat takbir. Dia cukup marah. Allah, angkat takbir macam ni. Ni apa ni? Ni apa ni? Ni apa? Kata, ni apa ni? Angkat main-main kata. Boleh angkat betul-betul dia. Ni surrender ni. Kalau orang surrender, angkat macam mana? Dia angkat macam ni ke? Itu satu. Kedua, bab sujud. Bab sujud ni, beliau straight bab ni. Dia tengok Syekh Wahbah Zuhaili. Dia kata kalau kaki ni, dia kata perut ibu jari kaki. Perut ibu jari, perut jari kaki, bukan ibu jari, perut jari kaki. Yang ni, lipat ni. Rapat tak nampak belakang. Dia akan memberi tekanan kepada dahi. Tapi tak sampai hitam. Dia kata, dia tekan ni sebab kat sini ada point yang kita sujud. Kalau betul nak tengok sujud, dia kata sujud tu betul. Dahi kita ni ada pressure. Ada tekanan. Bukan just letak je. Sebenarnya bukan just ni letak macam tu. Tak. Dia ada satu tekan. Dan saya melihat sendiri bagaimana waktu pergi umrah dengan beliau. Ibu jari kaki dia kena batu. Sehari sebelum nak pergi kena batu. Terkopek kulit kuku ni. Jadi dia balut. Tapi bila nak ambil wuduk ni, dia cabut balut tu, dia kenakan air. Saya tengok, ya Allah, ini orang ke apa ni? Dia sakit lah tuan. Kita pun dah ambil musyakah dah kita. Kita lalukan air dia, tak? Dia buka, kenakan. Dan yang paling dahsyat, Allah buat, dia solat dengan kaki yang sakit tu, dia lipat macam ni tuan. Dia tengok, Allah cakap. Nampak. Jadi, Masya Allah, kita tengok. Tapi jelah dia kesempurnaan kan. Dia syarat kena dalam perut jari ni.
sebaiknya penuh kalau dengan dia, dan merujuk pada Syekh Wahbah Zuhaili ni, ulama fiqh muktabar contemporary ni, penuh, tutup habis. Kalau tengok belakang tak nampak jari. Tu. Tak kisahlah. Kalau anda boleh sujud, rasa ada pressure ni. Sebab itu, orang yang solat ni sebenarnya kalau ikut kaedah sujud betul, rukuk betul, dia memang memberi kesihatan. Memberi kesihatan yang hebat. Nampak? Baik, jadi sebenarnya yang muliakan Allah SWT. Jadi, berbalik kepada tadi, jangan terkejutlah kalau penampilan-penampilan itu. Kadang-kadang saya akan gini, kedai pakai ni kan. Jangan terkejutlah. Sebab kita nak tengok. Apa kata makan kopiah songkok, itu dipanggil orang yang bukan memberi ilmu tu. Memberi ilmu, kalau tak pakai, kalau saya cabut ni, perangai dia memang lupa daratan. Nah, itu ceritanya. Puan melatih talik. Bila ada kopiah ni atas kepala ni, dia tanduk tu simpan lah. Faham? Tapi kalau duk pakai nak tutup, akhirnya belakang buat jahat tu panggil munafik. Jelas. Dah tahu kita ni tak berapa nak baik, pakailah kopiah supaya beringat. Tapi kalau kopiah pun tak boleh bantu kita nak jadi baik, teruk sangat tu. Tapi kalau makam-makam tinggi tu, takkan kopiah tak apalah, ada makam tinggi lah. Tak kisah. Tapi ada pula orang kata, aku takkan kopiah, aku boleh buat jahat. Teruk juga. Faham? Jadi dua-dua itu ada kebaikan dia. Jadi yang tak pakai pun dia kena jaga. Dia kata apa? Tak bermakna aku tak pakai. Dia contoh, bila pakai kopiah, nak buat masuk benda jahat, dia nyorok kopiah tau. Faham? Bila habis buat benda baik, dia pakai balik. Dia tahu malu. Nampak? Tapi ustaz, kadang orang dah tipu dah ustaz, ke kopiah pun jahat. Dia bukan pakai kopiah buat jahat. Dia nak jual peribadi kopiah tu supaya orang boleh buat baik dengan dia. Itu bahaya akhir zaman yang Nabi marah tu. Mempergunakan perwatakan agama. Hati-hati. Jadi sedang nyemah yang mulakan Allah SWT. Jadi pakai tu sebab kita nak pakai. Bukan sebab pemakaian seorang ulama ke, tok guru ke apa ke, tak. Kita yang nak pakai sebab ianya ada kebaikan. Sunnah baginda Nabi SAW. Itu kena clear. Sebab bahaya kalau kita letakkan pemakaian ni pada level tertentu. Ini jadinya. Ini jadinya. Jadi, ini yang jadinya. Apa salahnya kalau dia mampu? Ini Tuan Syed. Tentang kita nak pakai dunia ni, bukan kadang mampu, perlu. Kalau letakkan mampu, nanti dia merapu. Dia kena perlu. Walaupun dia ada kemampuan, tetapi tiada keperluan nak pakai. Tu hati-hati. Setengah orang, biarlah dia mampu pakai, tak dia lah. Dia nak pakai apa pun. Tak boleh. Sebab setiap perkara ditanya oleh Allah. Kenapa pakai? Sebab aku mampu. Mampu tidak menjadi jawapan di sisi Allah. Perlu je. Perlu untuk apa? Yang penting, tengok. Perlu untuk akhirat, silakan. Kalau sekadar keperluan dunia semata-mata, malah kalau dunia pula, dia akan dilihat pada sudut kemahuan pula nanti. Dia tak jadi. Dia tak jadi apa pun. Baik. Jadi sedang jemaah yang muliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itu kalau kita lihat di sini, yang kita kena jelas tentang kehidupan itu disebut risiko. Masih kita membincang risiko ni ataupun ancaman. Ancamannya apabila dunia ini menjadi tujuan. Dunia menjadi tujuan. Apa yang berlaku kalau dunia menjadi tujuan? Dia akan pergi kepada hancur. Kebinasaan. Okay. Sekarang ni kita kena faham risiko kita bila kita dunia jadi tujuan. Jadi kebinasaan. Soalan dia, bagaimana kita nak pastikan dunia bukan tujuan?
bukankah dunia ini apa? Kita kena letakkan dunia kepada tempatnya. Apa dunia ni? Dia adalah sekadar alat dan keperluan. Alat dan keperluan untuk apa? Dia kena tanya pula. Jadi, bila kata ancaman dunia, bila jadi tujuan, tuan-tuan, dia akan jadi kebinasaan. Dan semalam saya dah sentuh tentang hadis bagaimana mangkanatil hammatud dunya farraqallahu alaih. Tu ada hadis tadi tu. Barang siapa yang menjadikan dunia sebagai tujuan, maka kebinasaan ni akan ada. Allah akan mencerai-beraikan. Cerai-berai ni hingga jadi fizikal, tuan. Kalau cerai-berai, kalau dia tak bercerai-berai pun, contoh suami isteri tak bercerai-berai, bisnes tak bercerai-berai, tapi dia yang tak terjaga, tak terurus dengan baik, dia pula sibuk ke sana ke sini ke sana, kelang kabut dia. Kita nampak dia perwatakan dia kelang kabut. Ajilah, tergesa-gesa. Itu bila dunia tujuan. Nak tahu dunia ni jadi tujuan, pertama cerai-berai. Kedua, kemiskinan depan mata. Ketiga, hanya dapat yang asas sahaja. 3 ciri apabila dunia menjadi tujuan. Bila dunia menjadi tujuan, apa saja urusan kita dicerai-beraikan. Dicerai-beraikan. Tak dapatlah dikejar, tak dapat dikendung keciciran. Sehinggalah bercerai-berai. Hati-hati ya. Sebab tu hati-hati yang mencari langkah untuk, terutama dalam rumah tangga nak bercerai-berai ni. Hati-hati. Kalau betul ada, orang kata apa, masyakah ni, atau masalah atau ni, biar pengadilannya tentukan. Jangan kita mana-mandai buat keputusan, kita kena ni. Sebab tu apa-apa yang ada bertanya dengan saya. Kalau dah berselisih faham tak selesai-selesai, biarlah pergi ke muka pengadilan. Tapi bukanlah untuk apa? Bincangkanlah apa masalah tu. Jangan ingat bercerai-berai ni satu penyelesaian. Jangan ingat cerai-berai satu penyelesaian. Dan cerai-berai ni juga tengok kepada apa saja partner. Partner dalam hubungan, partner dalam perniagaan, partner dalam jemaah. Hati-hati. Dan kalau kita lihat, akhir zaman ni, mufarraqah ni banyak. Firqah-firqah, bercerai-berai. Elok-elok dia dulu sama, tengok tak sama. Hati-hati. Hati-hati. Kita tak nak menghukum, tetapi kesannya kita boleh nampak. Soalnya sekarang, kita jangan buat benda macam tu. Jadi, alat keperluan itu mesti. Macam mana nak pastikan dunia ni jadi alat keperluan? Dia kena lihat dengan kebenaran. Ini 3 perkara ni. Cerai-berai, kemiskinan depan mata ni sentiasa takut kehilangan. Kehilangan. Dah ada banyak pun takut kehilangan. Kehilangan rasa. Tu makna tak kena tu. Kemudian, hanya dapat yang asas saja, bermaksud dia akan dapat satu keluhan. Aku pernah orang lain dapat. Aku, ataupun dia dah ada tapi tak puas dengan apa yang ada. Dia rasa macam dia basic ke. Rasa macam dia tak boleh nak menguasai semua harta dia tu. Rasa macam dia tak dapat kuasai lagi. Hati-hati. Ini antara ciri dalam hadis yang Nabi kata kan. Dan barang siapa yang menjadikan akhirat sebagai tujuan, yang benar ke sini? Dunia akhirat dia. Jadi kita tidak boleh ada dua tujuan, dia akan ada satu je tujuan, akhirat. Bila sebut akhirat sebagai tujuan, apa yang kita faham tentang akhirat? Itu kita kena tahulah.
Yang mana akhirat ini yang benar. Kalau kita rujuk tentang pembahasan akhirat, akhiratlah yang benar. Dunia itu palsu. Baik. Jadi bila sebut tentang akhirat, dia perbincangan tentang syurga, neraka. Perbincangan syurga neraka. Bila sebut syurga neraka, perbincangan tentang apa? Harta ke? Tentang harta ke? Tentang susah senang ke? Kalau tentang dunia ni, tujuan dunia ni, sekadar apa? Tujuan dunia, susah senang. Ni susah senang. Harta, tujuan harta. Sedih, gembira. Dia main gitulah. Susah senang, harta, sedih, gembira. Ini boleh pecahkan lagi lah. Harta ni spesifik. Susah senang ni, sedih, gembira kita boleh pecahkan. Susah senang rumah tangga, sedih, gembira rumah tangga, sedih, gembira tentang kehidupan, susah senang kepada kehidupan. Dia boleh cerita lah. Kita boleh pecahkan. Syurga neraka akhirat dia tak cerita susah senang dah. Dia cerita tentang dosa pahala. Dosa pahala. Dan susah senang ni pula, bukan susah senang dah. Nikmat derita. Nikmat derita. Tuan-tuan, jangan salah letak nikmat pada dunia, tuan. Sebenarnya dunia ni tak ada nikmat. Selain pahala. Dunia ni, apa yang ada pahala pada dunia baru dikira nikmat. Sedangkan nikmat sebenarnya duduk di syurga. Allah Subhanahu Wa Taala dengan sifat rahmatnya memberikan kita preview rasa nikmat itu di dunia untuk kita ingat syurga. Sepatutnya kita tertipu, kita ingat nikmat tu ada pada harta, nikmat itu ada pada senang. Itu salah. Nikmat ada pada syurga. Dan nikmat hanya daripada pahala. Jadi nak tahu pahala, dia nikmat lah. Kalau dah tak ada nikmat, maknanya dah tak ada pahala lah. Hati-hati. Derita bukan pada susah. Nikmat bukan pada senang. Ini kena faham ni. Baik, sekarang ni, katalah anda kata nak kena ada duit. Bila anda kata, saya perlukan duit. Okey, perlu ke apa? Saya perlukan duit. Okey, kalau perlukan duit untuk apa? Untuk pahala. Kalau pahala, saya kilas balik. Tak semua pahala perlukan duit. Jadi kita kena jelas tujuan itu. Sebab ada orang dia sebut nak perlukan duit untuk akhirat. Tetapi dia duk faham macam ni. Dia faham duit memberi nikmat pada dia. Duit dunia belum bagi nikmat. Contoh, suami, isteri, duit, harta, anak, jawatan, kedudukan, apa sajalah, pengaruh, semua yang ada anda nampak ini, mata kasar, dia bukan nikmat. Sebenarnya, seronok. Seronok ada suami, seronok. Seronok ada isteri, seronok. Seronok ada duit, seronok. Seronok ada anak, seronok. Seronok ada jawatan, seronok. Seronok ada kedudukan, seronok. Pengaruh, seronok. Mana kalau seronok, perasaan. Ada tak seronok ni tiba-tiba bertukar menjadi derita? Bukan derita lagi dah. Dia sengsara. Kita cerita sengsara dulu. Sengsara. Ada suami tapi sengsara. Tadi kata seronok, kenapa jadi sengsara pula?
Ada isteri tapi sengsara. Ada duit tapi sengsara. Ada harta tapi sengsara. Ada jawatan sengsara. Ada anak sengsara. Kenapa jadi begitu? Kerana kita duk faham seronok itu nikmat. Walhal dia belum jadi lagi nikmat. Belum nikmat, tuan-tuan. Hati-hati. Sebab tu Allah kata jangan seronok sangat. Dan surah Al-Hadid ada. Itulah. Sebab tu, macam mana nak kata? Kita ni beramal ada ilmu. Beramal dengan ilmu. Tapi kan kefahaman kita ni perlu kaji balik lah. Bila suruh kaji mengaji. Kadang-kadang ni, orang ni dia tunjuk dia ada amal saja. Tak maaf cakap. Tapi bila cerita bab isteri, dia tak nikmat. Bila cerita bab anak, dia tak nikmat. Bila cerita bab konon-konon ada pengaruh, ada follower, dia tak nikmat. Dia rasa seronok tapi dia tak nikmat. Dia bersedih. Tak kisahlah. Bermaksud apa? Dia belum faham lah apa yang dia buat tu. Sebab tu kena mengaji. Allahu Akbar. Mengajilah bab kebenaran. Ni kadang-kadang ni datang orang kata keluar pada topik sekejap. Ni kata nak membebel ni. Membebel. Orang suruh mengaji. Tak kisahlah. Minta maaf. Kadang-kadang umur ni satu bab juga. Kita ingat kita dah banyak pengalaman. Kita dah boleh. Sekali banyak pengalaman, banyak azab. Bila pengalaman pula, contoh. Kahwin, katalah kahwin. 30 tahun kahwin. Boleh bagi tak tip untuk nikmat rumah tangga? Pertama jangan lukakan hati isteri ya. Jadi isteri ni dialah yang penat-penat untuk kita. Jangan gurau-gurau dengan dia nak kahwin lagi, jangan. Kesian. Dah. Itu bukan nikmat, itu tak seronok, takut sengsara. 30 tahun kahwin tuan-tuan. Isteri seorang, tiba-tiba dia punya tipsnya adalah jaga isteri. Tak, kita cuba nak fikir juga tu. Nak jaga isteri. Yalah kita ni, sebagai lelaki ni, orang perempuan ni ada perangai dia. Baginda Nabi SAW juga guna hadis Nabi pula. Nabi bukan seorang isteri. Nabi ramai isteri. Kalau nak banding dengan kita, laut panggang api. Tapi Nabi seorang isteri, Ustaz, masa Sayyidina Khadijah radhiyallahu anha, seorang isteri, waktu sebelum berhijrah, kemudian berhijrah, Allah bagi ramai isteri, dan Nabi cerita tentang isteri Sayyidina Khadijah kepada isteri-isteri baru dia. Terutama kepada Sayyidina Aisyah radhiyallahu anha. Boleh tak kita cerita arwah isteri kita dekat isteri muda kita? Akak kamu ni, dia agaknya melompat dengar. Abang yang mati jangan cerita boleh tak? Tak nampak saya yang hidup depan mata ni. Yang kita pun, ya. Pengatas tasbih balik. Astagfirullah. Astagfirullah terus. Minta maaf cakap. Ada orang kata dia just. Ustaz tahu ke sisi Ustaz tu tak sakit hati? Jangan jah diri kamu dengan isteri saya. Contoh macam tu. Kamu lah. Isteri saya lah. Suamilah tahu isteri tu sakit hati tak sakit hati. Dia menghukum, panggil generalism. Dia generalkan. Kalau dia sakit hati, kalau dia tak boleh, orang perempuan lain pun mesti sama. Senangnya cerita macam tu. Sebab tu Allah kata, dalam surah Al-Hadid ayat 23, likaila ta'sau ala ma fatakum wala tafrahu bima atakum, agar kamu tidak bersedih hati terhadap apa yang luput dari kamu dan tidak terlalu gembira terhadap apa yang diberikan kepada kamu. Nampak? Allah dah bagi warning. Likaila ta'sau ala ma fatakum wala tafrahu bima atakum. Jangan kamu bersedih hati atas apa yang tak ada. Jangan kamu seronok sangat dengan apa yang ada. Ada kita jumpa ayat ni sebelum ni? Nampak? Jadi sedang jemaah yang mulakan Allah Subhanahu Wa Taala. Itu kata, bukan kata dah lama
berkeluarga, dah ada banyak. Kita dengar tip mana? Tip agama ni, nak dengar juga tip agama ni. Agama apa? Akidah, tauhid. Tak keluar juga tip akidahnya. Kalau yang seronok duit, kita tanya pula, keluarlah bab rumah tangga tadi ni, rumah tangga kita cerita bab duit. Oh, ada pengalaman 30 tahun urus duit. Cerita sikit macam mana urus duit. Dah, kita ni kalau nak urus duit ni kita kena firm, kita kena jelas apa yang kita nak pada duit ni, okey? Soalannya sekarang, sengsara tak dengan duit tu? Sengsara. Kalau tak ada ni mati kita. Mana dia tak ada ilmu lagi lah. Nikmat tak pada duit tu? Nikmat apanya katanya. Ini beli kereta Bentley ni, Bentley saja, maintenance tinggi. Nak tukar absorber saja RM10,000 dah. Pening kepala. Lah, nikmat apa benda je kalau duk mengungut balik bab duit. Orang yang betul nikmat bab duit ni, dia tak heran dah. RM10,000 ke, RM20,000 bayar ke, RM30,000 ke. Bayar, kata. Tak ada masalah. Ni pengalaman ada bab duit. 10 tahun niaga, minta maaf cakap. Tiba-tiba Allah uji sikit. Dia lah yang paling bising kat depan. Mana ni? Saya nak bayar ni mana ni? Dia pula paling bising. Orang yang baru nak niaga, fahamlah kalau dia bising. Ni dah nama niaga pun dia pun bising. Apa cerita kata dah lama ada pengalaman urus duit? Atau kalau dah ada pengalaman urus duit, dia tahu time bila berlakunya hal-hal begini. Dan kemudian dia relax. Kemudian malah dia boleh bagi pula. Tak apa, jangan takut. Tak apa, saya ada banyak lagi ni. Kamu nak berapa? Tak apa. Saya ada. Saya tolong kamu. Ni tak? Kamu berapa duit? Aku lagi ni nak nguruskan. Sewa lagi, pekerja lagi, barang lagi. Aku lagi sakit tau ni. Dia pula cerita. Aku lagi sakit tau ni. Yang kawan ni barulah nak minta tolong sikit. Ada ke RM1,000, RM2,000. Dah boleh nak serba-serba hidup. Dia pula pergi sekolah kan kawan tu. Aku nak bayar sewa rumah, sewa kedai berapa? Dengan sale tak masuk. Aku nak bayar pekerja berapa? Kilang aku lagi. Ini lagi. Kau tak rasa macam mana apa rasa? Jangan ingat kita ni jadi owner, jadi bos. Seronok je. Dah, sengsara pula. Kita duk tengok. Lah, bukan ke best jadi okey ni? Bukan itu kamu canang-canangkan dulu. Nampak? Minta maaf cakap. Bila bab kebenaran ni, kita tak berpihak mana-mana. Sebab tu, betul ke kita jadikan akhirat tujuan? Kalau akhirnya dunia yang kita duk nampak seronok tu, tiba-tiba bila datang suatu perkara yang tidak berpihak pada kita, bila kita tanya, dia cerita lain. Nampak? Cerita bab anak. Masa nak dapat anak, gambar tengah-tengah anak tengah comel, itulah dia timang-timang ketimang-timang. Tapi bila mari perangai, itu juga keluar perkara. Jawatan, tak saya cerita. Kedudukan, pengaruh. Pengaruh, follower ramai. Tapi dengan follower pula kena hentam. Ini cerita dia. Dengan follower pula yang menekan saya. Dah berani main dengan follower medsos. Kalau follower kata apa, kalau tak berani nak lawan, janganlah ke depan. Janganlah nak bersedih-sedih kat situ pula ataupun melenting tak tahu pasal. Jadi senang mahnya mulakan Allah Ta'ala. Contoh semalam kan. Saya tak cari follower dan buka ni open. Nak tegur. Cakap. Start buka spek. Okey tak? Okey. Man. Nak cakap apa dengan saya? Ingat kita pakai nak suruh orang tengok kita. Nak apa sekarang? Mari kita. Bukanlah kata kita nak apa. Kalau bersedia untuk duduk depan, bersedia untuk ditegur, ditembak, dikritik dan bersedia yang kritik tu untuk dikritik semula. Nampak? Ni pengaruh ramai, follower juta-juta. Tapi kena sekali, terduduk. Aduh, sedih. Apa benda ya? Patut jadi kuatlah. Pengaruh dah ramai. Apa nak takut? Pengaruh ramai. Ada suka, ada tak suka. Dan yang suka tu pun bukan sikit-sikit yang suka. So kalau like, puluh ribu like. Apa masalah? Pun jadi tertekan juga ke? Ni. Boleh Ustaz. Nah, pagi ni. Dah tajuk ni. Macam mana? Buka habis lah. Nak simpan-simpan apa benda? Kita mengaji jangan simpan-simpan.
Jadi soalan, nikmat tu letak pada suami, isteri, duit, harta, anak, jawatan, kedudukan, pengaruh? Tidak. Selagi mana dunia ini jadikan tujuan anda nak ada suami, nak ada isteri, nak ada duit, nak ada harta. Tiba-tiba anda lupa sepatutnya untuk apa. Untuk apa Ustaz ya? Yelah kita nak buat baik. Buat baik tu apa? Nak jadikan pahala. Sebab tu dia bukan kiri kanan. Dia depan belakang sepatutnya. Jadi saya ringkaskan dulu. Nanti kita sambung lagi. Akhirat ni tuan-tuan bercerita tentang pahala. Saya nak pahala. Saya nak pahala. Nak tu nombor satu. Nak apa? Saya mahu pahala. Saya dah sentuh bab ni. Tapi pada pagi ni kita lebih spesifik. Saya mahu pahala. Dalam apa perkara yang kamu mahukan pahala? Dalam setiap perkara. Kalau saya ada suami, saya nak ada pahala dengan suami. Tak kisahlah suami ni keturunan Fir'aun. Allah. Tak apalah Ustaz. Jadi saya mahu pahala. Perangai macam Fir'aun, saya terima. Tak ada lagi soalan, perlukah saya sabar? Dia bukan perlu sabar. Siapa tak sabar, itu suruhan Allah. Sabar itu iman. Hilang sabar, hilang iman. Betul nak buat apa Ustaz? Kalau dah tak serasi, dah tak selawan, sabarlah berhadapan dengan apa takdir yang berlaku nanti. Ditakdirkan bercerai, bercerailah. Bukannya saya dah tak sabar dah Ustaz. Saya nak bercerai dengan suami saya. Pergi ya. Maknanya kamu bercerai sebab tak sabar. Tak apa Ustaz, saya sabar. Saya sabar Ustaz dengan suami saya ni. Cuma saya nak pergi ke muka pengadilan. Okey, silakan. Pergi muka pengadilan, ceritalah. Kedebak, cerita jawatan kuasa penamai, jawatan kuasa penamai 2. Kemudian pergi kepada jawatan kuasa lah kah? Macam-macam jawatan kuasa dia. Last sekali, hakim tengok pasangan ni tiada kesefahaman. Jadi, dengan ni saya memutuskan untuk kamu bercerai. Saya sabar Ustaz dengan takdir penceraian ni. Itu sabar. Bukan kata, perlu ke saya sabar? Sabar tu syurga. Sabar tu iman. Kita tanya perlu ke sabar? Sabar tu iman. Bukannya kata tak boleh marah. Lelaki, perlu ke saya sabar Ustaz dengan isteri saya dengan perangai tak tutup aurat? Perlu ke sabar? Marah je lah. Kalau dia melantun balik, kalau kita marah melantun, sabarlah dengan kelantunan dia tu. Itu betul sabar. Bukan sabar ni diam. Diam dia sabar. Ni salah faham ni. Orang duk faham sabar ni boleh kata diam dia. Jangan. Sabar ni menegakkan kebenaran pun sabar. Menegakkan kebaikan pun sabar. Sabar dengan keburukan pun sabar. Sabar ni menyeluruh. Apa tu sabar? Sabar itu adalah dengan Allah. Kalau nak marah, marah dengan Allah. Itu mana sabar? Innallaha ma'as sabirin. Nak marah, marah dengan Allah. Pastikan Allah ada. Make sure you punya marah tu marah mempertahankan hak Allah. Ada berani. Kalau salah guna, kamu kena balik. Itu saja. Kalau nak seronok mesti ma'allah. Dengan Allah. Apa yang seronok? Seronok dengan apa yang Allah suka. Allah suka pahala. Silakan. Silakan. Saya nak pahala. Saya mahu pahala dengan isteri. Saya mahu pahala melalui harta. Saya mahu pahala melalui anak. Ceritanya kalau ikut yang ke bawah ni kemudian datang. Tapi kalau diri sendiri ni tanpa suami, tanpa isteri, tanpa harta, tanpa anak, adakah tak boleh ada pahala? Soalan pula. Mestilah boleh. Dipanggil amal dengan badani, dengan diri sendiri. Jangan tunggu ada suami baru nak ada pahala. Jangan tunggu ada isteri baru nak ada pahala. Jangan ada harta baru nak ada pahala. Jangan ada anak baru nak ada pahala. Adakan pahala dulu. Kemudian kembangkan pahala itu kepada legasi yang seterusnya. Kembangkan pahala pada suami. Kembangkan pahala pada isteri. Kembangkan pahala pada harta. Itu kaedah dia. Itulah jadi, dia tidak ada kiri kanan. Dia atas bawah dia. Ini, katalah semua ni dunia. Jadi dunia di bawah. Akhirat di atas. Sebab tu dalam doa Al-Baqarah, tuan-tuan.
Allah ajar kita minta kebaikan. Rabbana atina fid dunya. Fid dunya, apa kita minta? Hasanah. Ini, hasanah ni, pahala tuan-tuan. Ya Allah berikan pahala di dunia. Dan berikan pahala di akhirat. Fil akhirah, hasanah. Tuan-tuan jangan ingat, dekat akhirat tak perlu pahala sebab Nabi kata ada orang muflis di akhirat. Samalah pahala. Bukan minta dunia. Ini kata dunia dan akhirat pun orang boleh tertipu. Nak akhirat, last sekali balik, tak bawa apa-apa. Hati-hati. Bila kata pahala, sabar pun pahala, susah pun pahala, senang pun pahala. Jadi kita tidaklah nak senang. Kita nak pahala. Ha? Kita nak pahala pada kesenangan ini. Kita nak pahala pada kesusahan ini. Ya Allah, kurniakanlah pahala yang besar melalui kesusahan aku ini, Ya Allah. Ya Allah, kurniakan pahala yang besar melalui kesenangan ini, Ya Allah. Ini maksudnya fid dunya. Dunia ni kan susah senang. Dunia ni susah senang. Jangan kita hidup fokus nak senang. Itu nama tujuan jadi dunia tu. Siapa hidup fokus nak senang, Allah cerai beraikan urusan dia. Habis tak nak senang kat dunia tu tak boleh ke? Kamu nak senang dunia. Sedangkan senang di dunia itu bagi orang beriman hanya berpahala. Tak dikira senang kalau dosa. Memang mata kepala nampak senang. Tak dikira senang kalau berdosa. Nampak? Jadi sedang jemaah yang mulakan Allah SWT. Jadi bila kata kita faham di dunia ini nak pahala. Jadi nak pahala, baru kita cari jalan. Kalau mana yang sedang uruskan harta. Ada harta banyak. Jadi pastikan harta ni berpahala. Make sure. Bukan tak boleh Allah bagi akal kan kita tahu nak jadikan harta tu jadi pahala. Sebenarnya very clear. Sebab itu sahabat semua sangat jelas. Mana yang sahabat-sahabat yang berharta tu, sangat jelas direction mereka. Pahala. Dan pahala jangan berkira. Bab pahala jangan berkira. Mesti yang terbaik. Kan? Kalau benda ini membawa pahala, aku akan habis-habisan untuk dia. Selesai masalah. Jadi sedang yang mulakan Allah SWT. Sebab tu, di mana ada pahala, di situ ada harta. Kalau cerita bab harta pula. Di mana ada zakat, di situlah ada harta. Contoh gitu. Takat ni zakat tak kering lagi hartanya. Daripada zaman Nabi sampai sekarang. Tak pernah kering. Di mana ada ibadah, di situlah ada dunia. Sebab memang wasilah perantara ibadah itu melalui dunia. Tapi manusia ramai tertipu, akhirnya diduniakan dirinya. Habis. Kita sebut pandailah jambatan dunia, jambatan. Lalu sekali jambatan sudah roboh, faham? Ikat dunia dengan pahala. Itu dia. Bab pahala jangan berkira. Kita ni senang. Harta ni sifatnya berkira-kira. Sebab tu dia panggil kunci kira-kira. Balance sheet dia panggil. Tapi kalaulah harta ini digunakan untuk pahala, matematik dia terbalik. Matematik bagi pahala untuk harta tak terkira. Walaupun sifat harta ni berkira-kira. Sebab tu cara orang beriman niaga hidup kat dunia ni tak sama dengan orang dunia ni tuan. Memang terbalik lah. Mana tak boleh masuk sebenarnya. Kita kena berkira sikit. Tolong-tolong orang tu takut sikit.
kita tolong, kita yang susah. Saya banyak kali jumpa orang yang kata, saya susah sebab tolong orang. Mana tak betul. Sebab Nabi kata, takkan susah bagi orang tolong orang. Nabi kata, dan Allah pun kata, takkanlah salah. Bermaksud, dia berkira-kira lah nak tolong, tapi dia tolong juga. Benda dalam ni Allah dia tahu kan. Tapi caranya, akhirnya dia susah dengan apa yang dia buat. Sengsara dengan apa dia buat. Mana tak betul lah tu. Patutnya dia seronok tolong orang. Dia tak susah pun tolong orang. Seorang suami tolong isteri. Isteri jenis sepatut tak kerja. Memanglah isteri bukan soal pegang duit. Suami. Jadi suami tolong isteri. Sediakan apa yang dia perlukan. Sediakan itu, sediakan ni. Tak susah. Kalau betul caranya. Tak berkira-kira dengan isteri. Kamu nak apa, makan apa ini lagi? Cakap kat abang. Apa? Mi goreng? Mi goreng. Minta lah apa sikit. Tak apa. Kambing golek seekor. Bagi seekor tuan. Pening kawan. Abang ni. Abang tak nak berkira dengan kamu. Kamu nak makan apa? Dan sekali isteri kata, tak apa. Okey, bang. Cukup apa yang ada. Okey, bagus. Isteri pun faham kan. Nak makan apa? Ikan? Kampus. Bagi kampus. Bagi makan. Nak sangat makan. Apa? Nak rantai? Rantai. Bagi rantai besar tu. Rantai ikat pagar tu yang besar-besar tu. Makan. Pakai. Ya. Nak sangat dunia kan. Patutnya macam itulah. Maksud berkira ni taklah begitu. Maksudnya, habis aku bagi kamu ni. Jangan fikir. Suami jangan fikir habis menyara isteri dan anak-anak. Sekarang itu kewajipan. Isteri, janganlah fikir habis nak bagi duit ke isteri. Suami, kalau yang ada duit. Ni dah untuk diri sendiri. Ini untuk diri sendiri. Ustaz, apa-apa hal senang. Lah, betul-betul senang seorang-seorang. Betul-betul seorang-seorang. Dah nak sangat senang apa hal seorang-seorang? Dia seorang-seorang lah kat situ. Jadi sebenarnya yang mulakan Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab tu saya tulis mengakhiratkan dunia. Mengakhiratkan dunia. Jangan jadi kita berkira-kira. Sebab itu tiada istilah susah bagi pahala. Disusahkan tak ada. Susah nak buat, ya. Tapi akhirnya susah sebab buat pahala tidak. Kalau betul cara buat pahala dengan ikut spek Nabi, insya-Allah senang. Hidup makin senang. Tak ada susah sebab orang. Tak ada. Jadi, itu yang Nabi buat. Para sahabat buat. Ini sepatutnya kita kena jadikan balik. Sekarang ni hati-hati. Nafsi-nafsi. Aku-aku, engkau-engkau. Isteri masing-masing, suami, isteri dah mula nafsi-nafsi. Isteri ada duit sendiri, suami pun ada duit juga, tapi kena tak boleh bagi semua dah sebab isteri pun dia mula ada masing-masing ni. Adik-beradik pun masing-masing, mak ayah masing-masing, aku-aku, engkau-engkau. Hati-hati. Di dunia ni sepatutnya tidak berlaku begitu. Dia kat akhirat baru aku-aku, engkau-engkau. Kat akhirat nanti baru nafsi-nafsi. Kat dunia ni kena jemaah. Dia tak boleh seorang-seorang. Sebab tu teori Ananiah ni, jangan sekali pakai I am the best, I am number one, aku tertegak dengan nama aku, dengan jangan. Number one tak ada kat dunia ni sebenarnya. Semuanya dalam konsep jamaah. Hati-hati. Sebab tu suami, dia tak ada fikir diri dia je. Dia kena fikir keluarga. Ini orang makrifat. Orang tahu hukum makam. Isteri tak ada fikir diri dia je. Dia fikir diri dia ni dengan suami dia. Sebab diri dia dah jadi suami dia. Jadi sebenarnya yang mulakan Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi akhir zaman ni, habis. Keadaan ini tak berlaku sebab masing-masing tanpa sedar, dunia jadi tujuan. Dunia jadi tujuan. Terbalik. Jadi tujuan masing-masing, kau pandai masing-masing. Ke akhirat yang akan nafsi-nafsi. Ke akhirat tu bawa nafsi-nafsi. Hati-hati. Kalau siapa yang di akhirat, di dunia dia nafsi-nafsi, di akhirat dia akan cari orang. Dia tak boleh nafsi-nafsi. Dia tarik suami nak pahala, tarik suami, cari orang ni nak pahala, cari orang ni. Dulu kat dunia tak nak cari pahala.
Dia dekat akhirat, dia kena nafsi-nafsi, independen. Malah, dia pula boleh memberi bantuan. Itu orang soleh. Dia boleh beri syafaat. Nabi SAW dan orang soleh. Itu yang terpilih je lah. Dan Nabi dah tentu. Allah bagi peluang kita cari rezeki masuknya sekarang. Peluang ni selagi hidup ni, hayat ni. Itulah rezeki yang Allah bagi. Jangan buat dosa. Jangan buat benda Allah murka. Itu sebenarnya. Itu sepatut menjadi aim kita. Jangan sampai jadi bala. Itu je. Kena aim tu. Bukan kata bahagi-bahagi begitu. Jadi sidang jemaah yang mulakan Allah SWT. Kaunselor dunia. Itulah bila kata di dunia dia nafsi-nafsi, di akhirat dia kena cari orang. Tapi kalau di dunia dia jemaah, di akhirat dia boleh independen. Dia paling penting kat akhirat tu. Kat akhirat orang dah tak kira siapa dah. Patutnya nak kita independen dekat akhirat sana. Allahu Akbar. Jadi sidang jemaah yang mulakan Allah Subhanahu Wa Taala. Hidup biar dibantu. Biar dibantu. Sebab kita makan di. Di dunia ni di. Dunia ni di ni. Letak di ni. Dibantu. Tak apalah. Sebab kita lemah. Dibantu agar kita boleh membantu. Bukan sebab kita ada lebih pun. Kadang-kadang sebab saya usaha ni saya kena bantu orang lah. Kamu ada lebih sebab kamu nak bantu orang. Salah fahaman begitu. Patutnya saya dibantu untuk berjaya. Maksudnya saya membantu orang untuk berjaya. Selesai masalah patutnya. Saya dibantu untuk berjaya. Maksudnya saya membantu orang lain untuk berjaya. Bukan saya usaha. Saya lebih, saya pun nak tolong orang. Oh, saya lah. Hati-hati benda macam ni. Ini semua ni. Bila kata nampak hidup tak dibantu, saya tak perlukan orang. Siapa pun tak harapkan saya. Dengan saya susah, siapa pun tak ambil. Ni. Akhirnya saya bangkit. Saya bangun. Saya nampak peluangnya ada. Saya grab. Saya usaha. Akhirnya saya senang. Alhamdulillah, saya bersyukur kepada Allah. Bercampur aduk cakap tu. Jadi masanya sekarang saya nak tolong. Itu jadi kadang-kadang perangai tak tentu arah. Kau nak sound orang, sound depan-depan. Tak kira tua muda. Kau nak cakap orang, cakap suka-suka. Tak kira siapa. Sebab apa? Dia ingat hidup dia dengan dia. Tapi memang berlaku. Lepas tu mula kalau orang kacau dia, marah tak tentu hala. Tak tentu hala. Sebab dia tak rasa hidup dibantu. Rasa macam malu lah hidup dibantu ni. Sedangkan memang kita ni lemah. Malah perkara yang paling penting kita dibantu oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya Allah, kau telah bantu aku untuk senang. Aku akan membantu orang lain dengan kesenanganmu. Patutnya begitu, tuan-tuan. Senang hidup kita macam tu. Aku hidup dibantu oleh Allah. Maka masanya aku nak bantu orang dengan apa yang Allah berikan kepada aku. Itu cara dia. Ini sahabat-sahabat buat. Inilah nama mengakhiratkan dunia, tuan-tuan. Allah bantu kita untuk gembira dalam rumah tangga. Bantu orang lain untuk gembira juga patutnya. Bukan kita dah gembira dapat suami, oh kita pegang seorang-seorang. Kau, itulah kau tak pandai jaga suami, itulah kau. Tengok macam aku. Lain kali makan ni, pertama produk ni kena makan. Dah jual produk. Oh, produk yang membahagiakan suami. Ni tip dia, tip tengok. Patut bahagiakan, bagi tip-tip yang patut. Kita ni, saya gembira dengan suami sebab saya dibantu oleh Allah. Kalau Allah tak bantu saya tak boleh gembira dengan suami saya macam ni. Patut cakap macam tu. Cakap jangan cakap campur aduk. Itu cara dia. Ini tidak. Kadang-kadang kita bercakap benda yang nampak kepada keduniaan tadi tu. Allah. Ya tu Puan Jani Tarun. Betul. Itu yang bahaya kalau kita tidak cari kebenaran pada ilmu akhirat. Akhirnya dimanipulasi menjadi ilmu dunia. Hati-hati. Ustaz, macam mana nak istiqomah dalam siaran kita? Tuan Muhammad Wan. Bila sebut istiqomah,
pertama kita kena faham dulu apa tujuan kita melakukan sesuatu. Sebab tu Nabi kata amantu billah summastaqim. Amantu billah summastaqim. Maka bila kita beriman pada Allah, kita nak istiqamah itu, pertama kita tahu tujuan kita itu untuk Allah. InsyaAllah. Selepas pada itu, semuanya kita akan kaitkan dengan Allah. Itulah dia, Allah nak kita ada pahala. So, istiqamahlah dengan tujuan kita itu. Itu kena faham. Bila kita tidak jelaskan kefahaman kita, itu tak faham kita punya direction kita, kita akhirnya terlupa balik kepada tujuan kita, maka itu yang jadi tidak istiqamah tu. Sebab itu diikat dengan perbarui niat. Perbarui kalimat thayyibah la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Itu jelas dalam kita nak istiqamah dalam kehidupan kita. Perkara-perkara begini perlu kita perjelaskan tujuan kita. Contoh, orang kadang diuji susah, perbetulkan balik tujuan. Kita ni nak apa sebenarnya, nak pahala. Perbetulkan, sentiasa ingat mengingatkan. Perbetulkan. Kita perbetulkan balik tujuan kita. Kadang-kadang kita mula diuji dengan kesusahan. Kesusahan mula meresahkan. Mula betulkan balik tujuan kita. Betulkan kembali tujuan kita. Apa tujuan kita tadi? Ya Allah, aku nak pahala. Balik tadi bila Tuhan kata nak istiqamah tadi, ni itu. Balik. Ya Allah, aku nak pahala-Mu. Ni. Ini berbalik kepada mission statement. Ini kita panggil iktikad kita. Ini iktikad kita. Aku mahukan pahala. Ini seperti apa yang telah Engkau janjikan. Bila kita perlu perbetulkan tujuan ini, jadi ingatkan diri sentiasa. Kita nak pahala. Ingat, pahala boleh ada pada semua perkara, insya-Allah. Semua ada. Dan ingat, bila kita tidak jadikan pahala sebagai tujuan, maka boleh jadi semua perkara boleh berubah menjadi bala, yakni dosa. Hati-hati. Sebab itu, dalam satu kenyataan, saya baca kat sini, tentang bagaimana baik, kata Al-Fudai rahimahullah. Kata Al-Fudai rahimahullah. Boleh jadi. Kata Ibnul Mubarak. Kata Ibnul Mubarak, boleh jadi amalan yang kecil menjadi besar dengan sebab niat, dan boleh jadi amalan yang besar menjadi kecil sebab niat. Boleh jadi tuan-tuan. Niat tadi apa? Untuk pahala tadi. Amalan tu besar, jadi kecil. Contoh, sedekah, jihad fisabilillah, amalan, solat. Jadi kecil sebab niat dia tak betul. Boleh jadi amalan tu kecil lah. Kutip sampah contoh. Amalan nampak simple-simple lah. Macam orang tak pandang pun amalan tu. Tapi dia berubah. Kata Ibnul Mubarak. Boleh berubah. Jadi, bila sebab iktikad niat ini, sentiasa kena perbetulkan. Dia niat ni adalah tujuan kita. Maka, kita perlu jaga perbuatan. Bila sebut tentang tujuan, maka menjaga perbuatan. Sebab tu contoh, niat, puasa, menjaga perbuatan-perbuatan yang membatalkan pahala puasa. Jadi, syariat, hakikat, dia kena bergabung lah. Dia kena bergabung. Akhirnya, yang menjaga niat, itu syariat balik. Jadi, jaga syariat, agar tidak hilang niat. Dia mesti, dia tidak boleh lari daripada itu. Pertama, tujuan kita, niat kita. Jaga tujuan. Jaga niat. Bagaimana nak jaga niat? Jaga syariat. Jaga syariat. Jadi, bila menjaga syariat, kerana nak menjaga niat, maka terpeliharalah istiqamah itu. Itu jawapan dia. Jadi, sebagai contoh, niat kita nak pahala.
Bila kata nak pahala, jaga kita punya syariat. Jangan buat benda yang dosa. Itu dia. Contoh, katalah kita berniaga. Apa maksud kata mengundang dosa apabila kita melambat-lambatkan suruhannya. Contoh solat, kita mula lambat. Jangan buat. Atau kita duk kagum dengan dunia. Kita balik ke ni. Bila kita nak jaga niat, jadi istiqomah, maka kena jagalah syariat. Dia kena, dua-dua tu kena jelas. Bila kita nak jaga niat tadi, dan nama niat kita nak pahala tadi, niat nak pahala, tujuan kita sudah pasti akhirat dan menuju kepada Allah. Sudah pasti, bila nak pahala, mesti kerana Allah. Jaga niat. Ingat tu, bila kata niat kita kerana Allah, lillah, maka betul niat ni, maka dapatlah pahala Allah bagi. Baik, maka jagalah syariat. Dengan niat, dengan kefahaman, menjaga niat. Menjaga syariat ni kerana nak menjaga balik niat. Itu niat syariat. Baik, menjaga syariat, janganlah buat benda yang, jangan buat la kat sini, lam. Jangan buat benda yang boleh menghilangkan pahala. Jaga. Jaga. Bila kata tadi nak niat, katalah berniaga kerana Allah, nak pahala. Maka syariat Allah nombor satu lah. Solat, aurat, itu menjadi nombor satu. Menjaga dua perkara ini. Kemudian, jangan syirik. Ini benda-benda perkara yang mesti kita perhatikan setiap masa. Menjaga, jangan buat perkara yang kita niatkan tadi, hilang pahala. Lalu jadilah kita, bila kita buat perkara ini, maka jadilah kita berhati-hati. Berhati-hati. Kita panggil takwa. Menjaga niat itu supaya tidak lari kepada asal tujuan kita. Itu panggil berhati-hati. Tu. Dan menjaga tujuan kita nak buat kerana Allah, tidak kerana lain. Itu kita pergi halus pula. Maksud contoh, katalah solat, katalah sedekah. Sedekah ni boleh jadi sedekah infak, sebab sedekah infak ni harta. Sedekah yang dipanggil sedekah masa, itu ibadah. Jangan lagi buat kerana nakkan tujuan tadi nak senang. Jangan. Jangan lagi buat sebab nak senang. Maka buatlah sedekah ni kerana Allah, suruhan Allah nak membenarkan sedekah. Bahawa masa harta ni milik Allah. Kita nak gunakan untuk Allah. Nak senang dunia. Ustaz, habis tu takkan tak boleh nak senang dunia? Boleh. Nak senang dunia ni, minta direct Allah. Doa. Dan doa adalah usaha yang diperlukan. Usaha lah. Adalah usaha yang terkait dengan senang ini. Kan? Usaha, doa, usaha. Tapi bila kata berbalik pada doa, nak Allah, maka pastikan amalan ini dilakukan kerana Allah. Bila dapat pahala, Allah bagi kita pahala, maka membuatkan kita doa kita ni yakin. Bukan kita yakin dengan usaha ni. Ni pun satu. Bila kita buat benda tak betul pada tempatnya, bila kita berdoa ni, kita tak yakin dengan Allah.
Kita berdoa sebab yakin aku dah usaha. Tu bahaya. Sebab aku dah usaha ni, aku yakin boleh berjaya ni. Hati-hati. Sedangkan dapat tu dengan doa kepada Allah. Jadi, kena faham. Fokus pahala lah. Sedekah nak pahala, nak infak nak pahala, solat duha nak pahala. Ni sebab Allah suruh. Nak dunia, usahakan. Minta ke Allah, ya Allah. Mudah-mudahan usaha aku ni, ya Allah, menjadi, ya Allah. Ya Allah. Kita makin yakin nak minta kepada Allah. Baik. InsyaAllah. Sidang jemaah yang muliakan Allah SWT. Itu kaedah perbincangan kita pada pagi yang penuh barakah ni. Ada masa kita akan sambung lagi tajuk ini dalam jangan sampai dunia menjadi tujuan kelak mengundang kehancuran pada siri yang kedua pada minggu hadapan. InsyaAllah. Baik, terima kasih banyak kepada semua yang menonton pada pagi ini. Teruskan istiqamah. InsyaAllah. Teruskan istiqamah dalam pengajian. Dan kita bertemu pada malam ini untuk kita sama-sama berada dalam taman majlis ilmu. Dan insyaAllah kita malam ni dah semalam kita dah start, dan sebelum pun kita dah start tentang kita nak sama-sama baca ikhtiar melalui surah Al-Hadid sebagai ikhtiar kita nak ruqyah diri, pagar diri dan keluarga, dan khusus juga untuk negara dan umumnya pada kebaikan muslimin muslimat semua. Dan saya jemput semua yang hadir pada pagi ini dan ajak bagi sahabat kita lain dengan niat, dengan tujuan untuk Allah bantu kita, insyaAllah. Khair. Mohon ampun, maaf atas segala kekurangan, terkasa kata, kurang bicara. Hanya Allah Ta'ala sajalah yang menyempurnakan pengajian kita pada pagi yang penuh barakah ni, insyaAllah. Aku qouli hadza wa astaghfirullahalazim li wa lakum. Wabila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tangguh dengan tasbih kafarah dan suratul As. Subhanakallahumma wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr. Innal insana lafi khusr. Allazina amanu wa amilus solihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Wallahu a'lam bissawab. Takbir. Allahu akbar.